Welcome. Okay, guys, my name is Zahin, and I'm semester 4 student from broadcasting. Well, in this one shot, kita akan kongsikan dengan anda how to do a broadcast critic. Okay, and well, critic is not only pasal kita nak judge orang. Okay, tak semestinya kita kena judge satu-satu movie ataupun satu-satu drama ataupun satu-satu pementasan. Awak sebagai penonton ada hak untuk judge. Okay, ada hak untuk you nak judge apa pun yang ada dalam kepala you. Tapi untuk apa orang kata, untuk kefahaman semua, okay, judging dengan kritik is not the same. Okay, so untuk dalam kritik ni, sebagai seorang kritik, you tak boleh hanya mengetengahkan isu-isu negatif ataupun tak boleh hanya terlalu sebabkan cerita ni tak best, so aku nak kritik dia. Sebabkan cerita ni macam ni, aku tak nak kritik dia. Tak semestinya satu-satu cerita ataupun satu-satu filem kita hanya kritik pada bahagian yang tak elok sahaja. Okay, alright, so let's move on to our first point. Alright. Okay, sebelum kita mula dengan sesi commenting ataupun sesi kritik, saya nak bagi tahu apa yang akan saya kritik adalah berdasarkan daripada cerita, bukan garis biasa, terbitan JS Pictures, teruju utama daripada Jingo ataupun yelah, macam kita tahulah, kalau daripada JS Pictures mesti Sheila Rusli, akak Sheila Rusli dan juga Abang Jingo sendiri. Okay, dan cerita-cerita JS Pictures jarang memberi impak yang kurang memberangsangkan kepada penonton. Okay, jadi untuk makluman lah, sebab saya nak bagi tahu kat awak semua kan, kat korang semua. Okay, untuk cerita yang akan bincangkan sebentar lagi adalah cerita Bukan Gadis Biasa yang disiarkan lebih kurang sejam setiap Isnin hingga Sabtu. Tapi untuk minggu ni diteruskan daripada Isnin hingga Ahad, memandangkan ini adalah minggu akhir. Okay, jadinya cerita Bukan Gadis Biasa ni secara mudah saya boleh summarize as dia cerita yang mempunyai banyak elemen yang berbeza. Maksudnya kat sini apa yang saya cuba nak cakap ialah dia tak portray, usually kalau kita tengok drama, dia akan portray cerita ni cerita anak datuk gaduh-gaduh pasal bisnes, pasal company, pasal anak datuk je lah, orang-orang kaya. But now dia cuba meletakkan satu benda yang tidak juga asing dalam industri seni. Dia letakkan family issues on family business. Family tu kaya tapi ada trust issues, ada masalah dalaman, dan ada juga dia portray macam mana kehidupan orang yang tak sesenang orang yang ada company. Cerita macam ni sebenarnya ada dah dicuba untuk diportraykan. Contoh macam dalam cerita No, drama No. Okay, drama No pun dia portraykan macam mana kisah seorang gadis lorong, tapi dia end up dengan elemen-elemen agama. Okay, dalam cerita dalam drama Bukan Gadis Biasa, dia ada masukkan cerita lorong, tapi dia ubahkan gabungan tu dengan elemen orang kaya dan juga sombong. Jadi macam yang senang saya cakap, apa yang ada dalam cerita ni, kalau tajuk pun dah tahu Bukan Gadis Biasa, so cerita dia pun bukan cerita biasa. Ini my personal opinion. You guys boleh boleh nak comment as you want to, tak ada masalah. Sebab dalam commenting ataupun dalam kritik, kita tak semestinya betul dan kita tak semestinya salah. Dia tak ada apa yang betul dan tak ada apa yang salah. Segala kritik ataupun komen ataupun nasihat yang diberikan, seorang producer ataupun seorang penggiat seni, diorang mesti akan ambil secara positif. Okay, sama ada negatif komen yang diberikan ataupun positif komen yang diberikan, kebiasaannya mereka akan ambil secara positif. Okay, untuk
menambah baik produk-produk yang akan dikeluarkan seterusnya. Okay. Dia nampak macam berat tau sekarang ni. Okay. Kita tak nak bagi berat-berat lah. Kita bagi yang simple. Okay. Senang kata, untuk cerita Bukan Gadis Biasa ni, dia untuk saya, dia bagi kita macam addicted tau untuk tengok. Okay, first tengok kat TV macam apa cerita ni kan, best ke? First and second episode tu quite macam masih untuk mengenal, adakah cerita ini best ke tak? Okay. So masa tengok tu macam okay lah, first episode okay, so second episode okay. Tapi bila masuk second episode tu, kita dah rasa macam addicted tau nak tengok. Apa hal yang dia ni benci sangat budak ni kan? Opah Minah ni awal-awal tu dia memang tak suka dengan Ryan dan juga Idora. So kat situ kita okay, so daripada situ kita, mungkin viewers akan mula tertanya-tanya dan akan macam apa nak tengok lagi. Walaupun ada sesetengah cakap yelah sebab PKP so ramai ada orang tengok TV. No, it's actually not about that only. Mungkin juga memainkan peranan, tapi cerita ni juga, kalau kata cerita ni tak best, orang takkan tengok. Betul tak? So sebabkan cerita ni best, so orang tengok. Okay, so kita teruskan kritik. So untuk kritik yang ni saya dah tulis quite banyak, tapi not everything is negatif tau. Okay. So first kita akan sentuh pasal continuity. Alright, conti ataupun continuity lah, macam tu lah. Okay. So bila cakap pasal conti ataupun continuity, orang ada certain orang akan tengok okay, kat sini dia letak apa, kat sini dia letak apa, bila sini ada tak, bila sini ataupun bila repeated scene tu berlaku di shot yang berbeza, dia letak tu tempat benda yang sama tak, ataupun benda tu dah berubah, ataupun dia dah tukar jadi macam ni. Kadang-kadang bila kita dalam production, dia nak cepat. So bila dia orang nak cepat, kadang-kadang tak nak makan masa yang lama sebab pengarah sendiri ataupun pelakon sendiri ataupun kru sendiri ada komitmen lain yang perlu dijalankan, yang perlu dibuat. So diorang perlu buat benda ni cepat sebab diorang nak kejar due date, nak hantar dekat orang yang akan siarkan benda ni nanti. So diorang kena siapkan satu-satu drama tu cepat untuk semua episod. Diorang bukan hantar satu episod. Diorang shoot habis dulu, baru diorang akan buat editing. Then lepas edit baru dia akan hantar untuk siaran lah. Okay. So first bila kita cakap pasal Conti, so for me jalan cerita ni menarik. Okay, dia tak ada ruang untuk berikan penonton boring. Okay, ada je lepas ni. Okay. Tapi setiap perubahan scene yang berlaku, tak ada apa orang cakap, bila dia tukar-tukar scene tu, dia tak ada yang dia lost. Contoh kan, dekat scene tu dia letak botol ni, and then dekat next scene botol tu tetap ada. So jumlah tak berubah, apa tak berubah, dia tetap menggunakan benda yang sama. Dan for me this is very critical lah, sebab bagus lah, maknanya dia nampak dia tak meremehkan benda-benda yang kecil macam ni. Sebab ada certain orang, alah tak apa, kecil je, viewers tak nampak, penonton tak nampak. Okay. Tapi bila dalam cerita ni dia okey, benda tu tak ada masalah. Cuma dia ada terlepas konti waktu episod last, dekat scene Opah dengan Ryan tu peluk. Untuk sebelum bila Opah cakap okey dia nak peluk Ryan, so okey, Ryan peluk dengan tangan ni. Okey, kata Ryan peluk macam ni. So kamera show bahagian ni, tapi dia terus cut, tiba-tiba tangan Ryan kat bawah. Okay. So tapi benda tu tak salah pun, cuma mungkin pada sesetengah orang macam bila pula kau tukar peluk, tadi kau baru peluk sekali, bila masa pula tukar-tukar cara peluk kan. Okay. So itu sahajalah yang saya perasan untuk Conti. Sebab dia tak ada pun macam benda-benda lain tu, macam kat sini pakai lain, kat sini pakai lain. Rasanya tak ada. Sepanjang daripada episod 1 sampai episod 28 yang saya tengok, sepanjang lebih kurang 40 ke 45 minit untuk setiap episod, semua tak ada tak banyak lah kesalahan ataupun kekurangan dalam Conti. Dia sentiasa betul, perletakan tu betul kat situ. Dia kat situ je, dia tak ubah kat situ. Okay, lepas tu
Last kali tu je yang aku tak puas hati. Sebab opah tu mati simple. Tapi cara opah tu mati simple tu, dia realistik tau. Cuma dia macam tak clear. Bila opah tu mati macam tu, apa jadi kat Aunty Jo? Apa jadi dekat apa nama yang penyangak tu, gangster tu? Okay, apa jadi kat gangster tu? Apa jadi kat Ayah Jo? Kenapa tak keluar-keluar lagi? Macam, tapi itu kalau nak sambung habis lah. Tak habis lah 28 episod, beratus lagi kan. Itu je lah. So ya, kalau ikut konti, mungkin dia ada terlepas pandang dekat scene peluk yang last tu lah. So I think that's all kot untuk konti kan. Okay, so kita masuk untuk next point, which is directing and editing. Okay, untuk pengarahan dan juga skill editing, memandang mungkin ada kekurangan dan ada kekangan, bukan kekurangan, mungkin ada kekangan dalam apa, gatal kepala aku, mungkin ada kekangan dalam editing ni lah. Sebab sekarang PKP, so edit kena edit sendiri ataupun limited resources ke apa ke, itu kita tak tahu masalah dalaman production. Cuma untuk pengarahan dan pengolahan skrip tak ada masalah, sangat baik. And ada a few things yang mungkin waktu editor terlepas pandang, iaitu waktu ada divider kan. Bila macam habis a few scene, lepas tu keluar divider yang bukan gadis biasa, Ryan dengan Joe lari tu. Okay, ada a few episode yang divider tu silent, tak ada lagu. Tapi waktu episod awal-awal ataupun a few episode selepas-lepas tu ada je. So kat situ dia terlepas pandang. Tapi itu kira macam, kalau benda tu salah, itu kesalahan minor lah, tak besar. Sebab itu tak bagi impact apa pun. Cuma sekadar ada, apa orang kata, montage kat situ, cuma dia tak berlagu. Ataupun mungkin saya punya player yang tak keluarkan lagu ke apa, saya tak pasti. Okay, tapi itu je lah yang saya perasan. And then untuk a few episode, ada scene yang cut, dia banyak macam satu episod tu terlalu banyak cut away ataupun cut in. Okay, lepas sini pak terus masuk sini, pak terus masuk sini. Dia macam, tapi betul, sebab drama bukannya music video, kita nak kena ada banyak-banyak transition kan. So since drama, cuma bila nampak sangat yang ada cut-cut tu, nampaklah macam kenapa kamera ni dengan kamera ni tak konti ke? Tapi okey je. Cuma dia ada a few episode yang Momela tengah cakap kat sini, biasanya kalau orang buat cut away, dia akan buat cut daripada seorang karakter. Dan katalah ada dua karakter kan. First character, cut tu nampak muka dia. And then bila dia bercakap dengan second character kan, second character, first character nak cakap dengan second character ni, dia mesti pandang sesama mereka. So kamera akan ambil shot over shoulder yang karakter kedua ni untuk nampakkan karakter pertama tu cakap. Tapi bila nak ubah yang karakter kedua nak balas apa karakter pertama cakap ni, dia terus ubah kamera shot jadi karakter kedua tu tiba-tiba duduk pula and bercakap sebelah sini. Padahal waktu first yang berborak tu, dia orang berdiri. So macam proses daripada berdiri ke duduk tu tak nampak. Mungkin pada setengah orang tak penting, tapi for me, realistically benda tu berjadi gradually, bukannya instant kau diri terus kau duduk. Tak, kau akan berdiri, mesti usually kau akan macam tengah-tengah bercakap, okay, kau dah penat bercakap, kau akan duduk. Okay, tapi kau bukan duduk terus duduk, kau akan ada proses. Okay, kau bongkok sikit. Ataupun mungkin ada movement, ada shot yang tunjukkan movement orang tu duduk dulu baru cakap. Okay, aku ni. Okay, macam tu lah. Itu je lah, a few episode lah yang cut away tu macam cut in ataupun cut away, dia terus pap je. Dia laju, dia betul memang tak ada bagi aku bernapas lah nak tengok. Okay, tapi dalam pada banyak sangat cut tu, diorang punya shot tak boring actually. Dia pandai pengarah dan juga cameraman pandai ambil shot yang menarik. Ada daripada panning daripada kiri ke kanan, ada yang dia follow, ada yang daripada belakang, ada yang daripada depan, daripada atas. So dia banyak shot yang menarik dan juga banyak view yang cantik. Okay, contoh macam dekat episod yang sebelum habis, episod berapa lupa, yang waktu Juliana dekat tempat persembunyian tu. Okay, kat situ kalau korang tengok betul-betul, maybe untuk orang yang tak berapa nak fotogenik, dia akan susah sikit lah. Sebab gambar tu macam ruang tu macam tak berapa, ruang tu cantik,
tempat sangat kondusif, tapi kita as a photographer ataupun videographer, you kena pandai tengok. So it is a kudos lah untuk videographer dan juga pengarah, sebab walaupun limited spaces, tapi masih ada a few shots yang menarik. Contoh lain macam dalam bilik. Okay, dalam bilik kita tahu ada satu pintu je di sini, tapi walaupun bilik tu, ruangan tu kecil, tapi pengarah dan juga cameraman pandai ada letak kat sini. Benda tu nampak 3D tau, tak nampak macam sekeping. So dia ada movement by shots tu sendiri. And then untuk dari segi pengarahan kot, kan, untuk episod yang final tu, dia tak boring, cuma dia banyak sangat minta maaf. Jadinya macam aku tengok episod ni untuk tengok resolution dia apa. Tapi maybe the resolution is minta maaf, the apologizing itself. So macam itu adalah satu resolusi yang dibuat dan diterbitkan oleh pengarah dan juga penulis skrip dalam drama Bukan Gadis Biasa ni. So itulah yang saya rasa untuk dari segi overall. Macam tadi continuity, untuk konti overall okay, sangat okay, tak masalah. Untuk directing and editing overall okay, cuma ada a few yang maybe terlepas pandang pada montage divider tu, ada yang tak ada bunyi and apa semua tu. Itu je lah, kan. Tu je. So tak ada critical problem. Okay, next kita akan masuk makeup effect. Okay, makeup effect satu ke, sebab dalam cerita ni sedawa pula. Okay, dalam cerita ni dia cuba portraykan seolah-olah ada tiga zaman of opah tu. So bila ada perbezaan zaman ataupun perbezaan peringkat umur opah tu, nampaklah yang okay, waktu ni Ryan umur ni, waktu ni Ryan umur macam sedang-sedang, waktu ni Ryan dah matang, dah besar. Okay. So waktu first waktu first yang a few episode first tu, saya perasan dekat internet, dekat Twitter, ramai orang komen pasal makeup effect ni alah macam bodoh je, baik bagi Era Fazira berlakon, makeup effect dia lagi nampak real daripada bagi Sheila Rusli berlakon dan nampak macam Voldemort lah apalah. Okay, thing is guys, satu je, you guys boleh komen, tak ada masalah, tapi untuk commenting, cuba fikir apa perasaan orang yang dah buat. Diorang bagi effort yang lebih tau. Bukan senang untuk dapatkan seorang makeup artist yang boleh buat makeup effect sebegitu rupa. Okay, as far as I concern, untuk cerita yang Era Fazira pernah jadi tua tu, dia punya makeup artist tu memang daripada luar negara. Okay, which is dalam cerita Bukan Gadis Biasa ni, sebenarnya nama dia Nisahan tak silap. Okay, makeup artist yang buat makeup effect ni, actually dia bukan buat dalam cerita ni je. Dia ada lagi filem yang dia pernah buat. Contoh filem Munafik. Lepas tu ada lagi kalau korang tengok cerita filem filem Munafik tu, kan ada yang mayat kena bakar, tu dia yang buat. So actually you guys have to support local lah, senang cerita. Sebab bukan senang, and kita tahu duit Malaysia ni tak kat mana. So you tak boleh untuk terlalu rely pada kemahiran luar. Sampai bila you nak mengharapkan orang luar untuk tolong kita dalam bidang makeup effect? Tak salah pun apa yang Nadiahan buat. Kalau korang tengok Nadiahan, aku pun dah salah nama, apa yang makeup artist The Effect tu buat, kalau korang tengok dekat Instagram dia, banyak gila makeup effect yang gempak. Dia memang pandai makeup actually. Cuma untuk cerita ni, aku pun tak tahu, aku rasa okey je tengok muka opah tu, tak ada pun nampak macam Voldemort pun. Voldemort tak hidung, opah hidung. Mungkin ada a few scene maybe yang glue dia tak lekat ke apa, so dia macam melayut sikit. Tapi bila korang fikir realistik kan, untuk dia ambil keputusan yang dia akan berlakon sebagai orang tua tu bukan satu perkara yang mudah. How do you even think of kalau dia ambil pelakon yang memang umur 80 tahun. Mungkin akan ada pelakon yang umur 80 tahun ataupun pelakon veteran yang dah lama, yang umur dah lanjut usia, boleh ingat skrip. Tapi boleh ke dia orang nak kerja sampai 24 jam sehari, sampai 18-19 jam sehari? Korang tak rasa ke itu satu benda yang kejam? As a production
as to concern for the production, saya puji production sebab diorang consider benda ni. Maksudnya tak adalah ambil pelakon yang terlalu tua ataupun terlalu muda. Macam Aisyah sendiri, untuk watak Aisyah bukannya selalu keluar ada scene malam ke apa. So kat situ dia buktikan yang sebenarnya scene Aisyah ni banyak, kalau perasan banyak scene indoor, kalau outdoor siang, kalau indoor ada a few scene indoor malam. Tapi kalau kata scene indoor malam, diorang tak perlu untuk shoot benda tu malam. Diorang just cukup sekadar untuk tutup ruangan tu jadi seperti malam. So itu consider macam pelakon minor macam Aisyah tak adalah perlu stay back sampai pukul 2-3 pagi ke apa. Ataupun ada a few episode yang waktu Joe dengan kakak dia masih kecil, Murni Zaharah tu masih kecil, walaupun tempat tu nampak malam dan gelap, mungkin waktu tu baru pukul 10, baru pukul 11. So tak adalah budak tu macam kena stay dekat set sampai pukul berapa, penat. Kita pun faham budak macam mana. And you have to know yang untuk golongan minor dan juga golongan veteran, diorang ada limitation diorang sendiri. Dia tak sama macam mana orang yang pertengahan, which is yang memang masih aktif. Okay. So untuk makeup, for me it's really realistic lah. Nampak lah benda tu logik untuk orang tua macam opah tu. Kalau kata makeup macam Kakak Jo, opah ni. Okay, untuk Idora punya ni pun ada juga. Idora punya makeup tua, macam you guys mesti pelik. Kejap macam terbesar bengkak kat sini, kejap macam terbesar bengkak kat sini. Tapi bila fikir balik, macam benda tu standard. Benda tu standard dan realistik. Kalau kata korang tengok orang yang umur dah dekat 60, tapi kalau orang tu memang jaga rupa ataupun jaga penampilan, tapi let's say dah kalau asyik kena torture je kan, takkan cantik sampai tua, betul tak? Okay. So for me, untuk point ketiga, which is makeup ni realistic and okay. And I hope JS Pictures akan menghasilkan lebih banyak drama yang akan menggunakan makeup effect sebegini. Ataupun mungkin selain daripada tua, mungkin kalau kita tengok cerita Mat Salleh yang makeup macam makeup muka terbakar, muka apa yang macam kena simbah asid tu. So that is not really easy tau untuk you buat, unless you memang betul pergi makeup course. Sebab setahu saya makeup artist diorang ni, siapa nama? Nisa Han kot. Okay, makeup artist ni memang certified Hollywood makeup effect MUA, tak silap lah. So korang boleh check out sendiri dekat Instagram dia, Nisa Han. Pasal pelakon, okay, pelakon dia ramai. Kalau korang ingat, first kali kakak Jo yang kecil, lepas tu mak Jo, ada ayah Jo, lepas tu ada Pak Yah, lepas tu ada siapa lagi, jiran dia, and then ada 3 orang gangster, 3 ke 2 orang gangster macam tu. Okay, bila dah kecil, bila dah besar, ada Jo, ada Aisyah, ada Murni Zaharah kakak dia yang dah besar. Lepas tu ada Ayah Yan, ada Amirul, ada Amir, ada Ryan yang dah besar, ada Muzaffar yang dah besar. So pelakon yang dipilih, apa tu? Pelakon yang dipilih untuk setiap untuk dalam drama ni sesuai dengan watak yang diberikan. Dia macam kakak Jo tu, mula-mula dia nampak macam fake, menangis, tapi in a few episode dia nampak real tau. Sampai tahap sebenarnya aku tak sabar macam bila nak habis flashback ni, tolong dah cepat sikit pada real. Sebab for me, aku dah tak sabar bila nak tengok apa yang akan jadi bila diorang dah besar. Tapi in the first few episode tu, diorang kan banyak portray ataupun banyak show yang diorang waktu Ryan dengan Joe masih kecil. Okay, so lepas tu apa lagi okay, the thing is pasal pelakon yang I suka is Kak Ozlin. Sebab dia punya watak jahat tu, jahat nak mampus. Aku geram je, rasa nak tarik rambut tu. Tapi serious, the moment when you say you geram dengan watak Mama Ju dan juga watak Amir, is the moment where they win
that character punya apa, characterization. Maksudnya pembawaan watak daripada pelakon sangat memberansangkan lah. Maksudnya korang benci Amir kan, maksudnya pandailah tu Amir berlakon. Korang benci Mama Ju kan, betul lah tu Mama Ju berlakon. Tapi tak semestinya kalau korang suka orang tu berlakon ataupun korang tak suka orang tu berlakon, orang tu tak pandai berlakon. Macam contoh, korang suka Mama Ju berlakon tapi korang tak adalah tak suka Remy Ishak berlakon macam tu. Tak, tapi kalau kata korang tak suka pun, tak semestinya dia tak erti berlakon. Okay, cuma apa yang saya cuba sampaikan adalah yang saya suka watak Mama Ju. Okay. Jahat dia, ya Allah, na'udzubillah. Jahat nak mampus. Geram aku. Tapi baju dia style gila. Baju dengan rambut on point. Always on point. Rambut terletak macam tu, baju cantik macam tu. Tapi jahat-jahat nak mampus lah, tak payah cakap lah. Yang scene apa, panggil Joe pakai kaki, so keluar pun pakai kaki. Benda tu kinda rude, tapi cara dia buat tu nampakkan yang okay, ada orang kurang ajar sampai tahap macam ni sekali. So dia tanamkan rasa yang dalam diri kita supaya you tak boleh buat orang macam tu. Kalau you buat kat orang macam tu, you akan dapat balik apa yang you buat. So end up dekat nak habis tu, you guys nampak apa yang terjadi dekat Mama Ju kan. Okay, macam tu. Tapi ada a few pelakon yang nampak kaku. Contoh macam pelakon yang, saya ni tak adalah pro sangat nak cakap orang tu pandai berlakon ataupun tak pandai berlakon. Tapi for me lah, ni my personal opinion. Siapa nama yang kawan Joe dekat tempat kerja tu, dia rambut panjang tu, ada a few scene yang dia nampak kaku. Nampak lah dia baca skrip, tapi okey je. Cuma dia nampak macam kaku sebab dia nampak macam selenga kat situ. Tapi okey je. Bruno Din okey. So dah Alalang dah cakap pasal pelakon. Kita cakap sekali pasal characterization. Kalau korang perasan, semua pelakon ada perwatakan masing-masing. Okay, yang perwatakan tu bukan of course lah, semua orang ada watak masing-masing, semua orang ada personality masing-masing. Tapi untuk cerita ni, setiap personality watak tu dia buatkan ketara. Tahu, dia nampak okey, kalau macam ni Bruno Din, kalau macam ni Pak Ia. Tak payah tengok muka. Okey, kalau korang dengar cara bercakap, oh korang tahu ni siapa. Okey, contohlah, kalau korang perasan Mama Ju, dia suka, dia ada a few, bukanlah quite banyak juga episod yang dia, kalau dia cakap babe tu, dia macam babe, you kan babe. Dia macam cara dilontarkan apa yang dia nak cakap tu, itu build up dia punya karakter. Yang macam, oh dia ni yang penipu. Tadi macam marah-marah, lepas tu babe, you trust je dekat I, babe. Macam tu. Amir percayakan mama. Macam tu kan. Tak ada. Tapi macam tu lah. So macam tu satu. Contoh macam Pak Ya pula. Karakter Pak Ya, kalau perasan, aku pun geram juga. Pak Ya ni macam asyik nak marah je. Tak ada apa semua benda nak marah. Tapi cara dia nampakkan dia tu baran tu adalah salah satu karakter yang ketara dalam diri Pak Ya yang ditunjukkan. Okay. So itulah. Lepas tu untuk watak tu je. Watak Joe yang kecil pun I like sebab dia bayangkan macam mana budak kecil. Memanglah nak menangis tu senang. Habis tu takkan kau nak kerja nak cubit je kan budak kecil tu kan. So tapi nak bagi dia menangis yang terisak-isak, macam yang kau hilang mak dia nangis. Budak tau berlakon, bukan orang tua, orang dewasa. Kita tahu mesti boleh main dengan emosi untuk terbitkan rasa sedih ataupun rasa marah. Tapi untuk budak, so for me, characterization untuk semua pelakon sangat bagus. Okay, first kita cakap pasal kakak Jo waktu kecil. Caring dia, sedih dia, marah dia, okay. Jo waktu kecil nampak innocent sangat. So characterization untuk kat situ, personality Jo kat situ, okay.
Opah Aminah pula, dia ada dua personality yang berbeza, iaitu bila dia dah jadi baik dengan waktu dia jahat. Okay. Pasal aku tak faham. Sebab ada orang cakap Opah tu cakap macam Opah tu cakap macam Voldemort. Macam apa tah. Tapi macam tak kena lah apa yang korang cakap tu. Macam habis tu korang nak suruh dia cakap macam mana. Sebab dia nak portray watak orang tua yang sombong, yang banggakan dengan harta dia. Okay. Dia bangga dengan duit dia, dia bangga dengan keturunan dia. So for me, apa watak yang ditunjukkan oleh Opah Aminah berkesan. Okay. So lepas tu Idora ni nampak watak dia pure, nampak watak dia, kau sibuk lah. Aduh. Syuh. Okay, nampak watak dia ni macam tak terlalu memaksa. Okay, tu untuk Idora. Ryan yang kecil a bit kaku, tapi macam Opah apa ni Opah, tapi apa, lepas tu dia yang kena belasah kan. Lepas tu tapi bila dah besar, akulah jahat. Dia bukan jahat, tapi dia macam kasar budak ni kan. Asyik kerja nak marah je. Tapi okay lah untuk Amirul. And yang quite geram dekat karakter Amir, sebab daripada kecil sampai besar, apa perwatakan yang diletakkan adalah Amir sentiasa dapat apa yang dia nak. So daripada kecil sampai dia besar, dia dapat je apa yang dia nak. So aku geram. Tapi okey lah. Untuk Boon, okay, Amir, Ryan okey, Amir Muzaffar pun okey. Abang Herianto, Juliana, Kak Ozlin, Amirul ni. Amirul siapa? Mas Han Kau tak silap. So Sufian ni tak ingat. Ayayan dengan Ayam Mus. Okay. Lepas tu cuma yang tak sangka bila waktu scene Ujar dengan siapa nama? Ujar dengan Joe gaduh. Tu macam wow. Gaduh sebab Ryan ni gatal. Tak dah. Apa? Pembinaan watak, apa yang saya tulis, okey. Pembinaan watak dari awal sampai habis. Apa ni? Nampak sebenarnya karakter personality daripada awal dia build sampai ke hujung tu. Daripada dia innocent, lepas tu dia ego, dia marah, lepas tu dia ubah jadi pemaaf, and then dia baik. So benda tu nampak tau perbezaan. Dan kira macam daripada innocent, lepas tu macam tak mature, lepas tu dah mature. Okay. So I think that's it for character and characterization. Okay, kita stay tune untuk next. Okay, last but not least, about colouring. Colouring ni macam biasa colouring dalam animation banyak tapi untuk yang ni, untuk drama, apa yang saya nak cakap pasal colouring ni is warna pada memaju, warna rambut, warna baju, warna handbag. Lepas tu untuk Amel, warna baju, warna kasut. Untuk Ryan punya choice of colours untuk baju-baju Ryan, and choice of colours untuk baju-baju Joe, daripada awal sampai akhir semua sesuai. Okay. So macam apa yang Mama Maju pakai, apa yang Mama Maju pakai dengan seluar high waist, dengan baju tain, nampak sophisticated. Mak-mak datin, okay, orang kaya, tapi the way rambut tu and the way she holds her handbag, itu menampakkan menampakkan kesombongan dalam karakter dia. Okay, untuk Amir pula, cara dia jeling orang, cara dia pandang orang atas bawah. Lepas tu itu pun okey lah. Untuk colouring rasanya tak ada masalah sangat. Pemilihan warna baju dan juga warna-warna barang yang berada sepanjang dalam cerita ni sangat okey dan sesuai. Okay, so itu sahaja untuk colouring. Sound effect. Okay, sound effect seperti mana yang kita tahu, sebab ini bukan cerita animation, so ini cerita drama, so drama real yang manusia yang berlakon. So we don't really need
special sound effect yang macam setakat buka pintu pun kedus tak ada. Kalau dipakai pun tak ada masalah pun. So for me, untuk sound effect ataupun background music, ada a few times yang background music tu terlalu kuat, ataupun ada few times yang terlalu perlahan. Well, kalau terlalu perlahan tu, it doesn't bother really much lah. It doesn't bother me sangat. Tapi bila terlalu kuat tu macam, aduh aku ni dah pakai earphone, lepas tu dia bingit kat telinga kan, tak dah nak kena slowkan. Tapi okay je lagu semua. And other than sound effect and background music, untuk pelakon, sebab ada a few production, tak tahulah kalau ada production tak pakai, tapi selalunya production mesti akan pakai punya clip mic tu, dia letak belah dalam kan. So ataupun dia pakai mic yang atas tu. Okay, tapi ada a few episode yang suara pelakon tak dengar. Dia macam mumbling, macam tak dengar. Tapi tak ingat lah episode mana. Tapi okay je bila dah sampai habis tu. Walaupun kau buka tu pula, kita ada drama pukul 12 malam pula. Kucingmu juga. Okay, so apa-apa pun pasal untuk sound effect, walaupun ada lagu kadang-kadang terkuat and ada voice kadang-kadang tak dengar, but overall message dia masih sampai. Apa yang cuba disebut ataupun dinyatakan dalam setiap scene, semua sampai. Macam tak ada yang tak dengar. Kau sibuk lah, lah mana datang pula lah, aku dah tutup semua pun kau ada juga. Okay, itu untuk welcome. Okay, untuk last kali is about props. Okay, of course dalam semua filem, dalam semua drama dan juga pementasan teater, pasti akan ada menggunakan props. Okay, jadi apabila perlu menggunakan props, continuity of the props dan kesamaan prop tu penting. Okay, tak ada lah, gila tiba-tiba Okay, satu je yang aku rasa pelik. Kenapa bila Opah balik daripada dia lari rumah tu, dalam bilik Opah ada facial wash bed lab punya. Kalau tak silap bed lab untuk lelaki, tapi kenapa letak dekat dalam bilik tu? Ataupun mungkin bilik tu bilik Amir dulu ataupun bilik Ryan dulu, that's why bed lab tu ada kat situ. Tapi macam, kenapa bilik Opah ada bed lab? Dan kedudukan bed lab tu ada kalanya berubah. Kejap dia kat depan, kejap dekat depan, kejap dekat belakang, kejap dekat tepi, tapi still ada dekat atas meja. And dia buatkan aku terfikir macam, Opah pakai bed lab wow, patutlah kulit kering buat tak ada. Opah pakai bed lab, macam wow. Okay, and another one is kamera CCTV yang Ryan letak bawah bekas tisu tu. Aku nak je jerit macam, Mama Ju ni buta ke apa? Ada kamera bawah tu, kau tak nampak ke? Besar gedab. Dia macam besar ni. Okay, of course lah, sebab dia nak tunjukkan dekat audience yang Ryan akan letakkan CCTV kamera dekat bawah macam tu kan. Okay, but still, bila realistically, kan tak nampak binatang besar macam tu. Binatang gong besar begini aduh, besar gila bah. Tapi tu cerita dia. So macam, it's not for me to judge apa yang dia nak letak. Tapi itu je kot props. And how did Opah yang tu manage to angkat the tangga yang besar gedabak dalam almari dia? Kuat gila babi Opah ni. Itu pun pelik sebab macam tangga tu quite berat for an old lady to lift it up. Kau semak lah untuk diangkat. So macam tangga, kamera and face wash tu. Lepas tu another thing about props yang saya suka is dekat scene kedai-kedai makan ke apa kan, dia tak banyak fresh orange. So macam benda dia dah lari daripada norma. Sebab selalunya kalau drama petang-petang mesti akan ada bila lepak kat kedai, minum fresh orange.
Tapi macam ada yang teh tarik apa benda air lah macam. So it's macam nice lah. Teh tarik ke apa macam air something like bersusu tu macam okay lah. So it's not doing the norm kan. So macam okay. So untuk props I don't think ada benda yang sangat besar ataupun apa orang kata kesalahan yang ketara, kekurangan yang ketara yang kita boleh nampak. So, macam setakat main facial tu tak tahu men's face wash tu tak tahu kalau semua orang nampak ke tak nampak, sebab benda tu betul-betul ada dekat cermin bilik opah tu. Okay, itu je kot. Face wash, kamera CCTV, tangga, and then and how the heck that opah yang dah tua bangka tulisan dia boleh cantik gila. Tapi still mungkin sebab dia memang raja menulis dulu kan. So macam okay lah, of course lah tulisan dia cantik. Dia orang kaya kot. Dia buat proposal and buat everything. Tak macam tulisan aku. Wow. Okay, so that's it. And untuk props, that's it. And that's it. And that's it for now. Okay. Itu sahaja untuk episod one shot kali ini. After this, saya akan buat lagi kritik-kritik yang lain. Dan tak ingat, kritik ni tak semestinya benda yang negatif. Okay. As kita sebagai seorang viewer ataupun sebagai seorang audience, ada hak untuk kritik satu-satu cerita. Tapi make your critic tu not offended to the production team. Kau nak komen lah, tapi fikir secara manusia, jangan fikir secara binatang. Okay? Kita sama-sama manusia buat silap. Okay? Apa kekurangan ataupun kesalahan yang dia buat dalam setiap drama ataupun filem, kita berhak untuk tegur as audience. Kita berhak untuk tanya, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni. Tapi you tak ada hak untuk cakap, ni bodoh lah dia ni berlakon. For me lah, you tak ada hak nak cakap, apa benda dia ni, macam ni. Okay. Tak apalah, if you think you ada hak untuk cakap macam tu, then go on, tak ada masalah. Cuma fikirlah untuk, kalau you just nak cakap sesama you, you guys nak komen tanpa posting it anywhere, tak masalah. Tapi bila korang post dekat Twitter macam, dia ni berlakon macam bodoh, dia ni jadi orang tua macam Voldemort, dia ni buat ni macam ni, dia ni, kau bagus sangat ke? Kalau bagus sangat tak apa lah, buat lah. Kau buat tengok situ. Ada aku tengok tu yang komen dekat Instagram, tangan Opah Minah tak nampak tua pun, muka nampak tua. Allah, sister, apa buta ke kau? Tangan dia tu, dia dah ada macam wrinkle like macam orang tua tu, and then ada spot. Kau tak betapa gigih nak buat, betapa banyaknya bintik kat tangan orang tua tu. Aku kau cuba buat apa nak tengok? Bodoh lah, geram aku. Komen biar realistik, janganlah macam bodoh. Komen, muka ni nampak macam tu lah, muka ni nampak macam tu. Kau pandai tak buat? Kalau kau pandai buat, kredit kau lebih lah nak komen. Tapi kalau kau tak buat, alamak, make up pun tipik-tipik buruk juga. Payah lah nak komen lebih. Apalah. Okay, so as a conclusion for me, untuk drama Bukan Gadis Biasa, saya bagi 10/10. You guys should watch this drama. Okay, boleh tengok dekat Drama Sangat punya YouTube. And kalau ada playback kat TV lepas ni, korang boleh tengok juga, sebab studio Drama Sangat sekarang pun dah ada kat TV kan. So kalau tak silap, dia pun ada cerita dia quite ulang. So macam korang boleh tengok part mana yang korang terlepas. And I really suggest you to watch this drama sebab problems dia never ending. And dia buatkan kita addict nak tengok apa yang akan jadi lepas tu. And everything is okay lah. Overall everything is okay. Ada minor setbacks je, ada minor lah minor kekurangan yang minimum. Let's say kalau over 10 tu 0.5 lah, over 10 ada kekurangan ataupun 0.1 lah, 0.1 punya apa ni. Okay, tak ada masalah sangat pun. So I think my advice to everyone is, you guys support lah industri seni tanah air. Walaupun hari tu ada pergolakan antara netizen dan juga artis, okay, be mature as an artist. You ada hak untuk bersuara, dan you ada medium untuk you ketengahkan apa suara you. Dan sebagai netizen, you pun ada medium untuk suarakan pendapat dan untuk salurkan maklumat. Jadi gunakan medium yang anda ada dengan sebaik mungkin, dengan cara yang betul. Medium ataupun media sosial bukan satu medium untuk mencemuh ataupun merendahkan orang lain. Okay? Kalau kau tak suka artis ni, okay, katalah kau tak suka Aida Jebat berlakon, kau tak payah follow lah Aida Jebat tu. Okay? Kau nak blog kau ikut suka hati kau lah, tapi dia pada kau sikit hati, kau tak payah follow. Kalau kau suka, kau follow, kau tengok, kau support dia. Kalau kau tak suka, tak payah follow, senang cerita. Kalau kau rasa pelakon tu toxic, tak payah follow, senang cerita, tak payah nak kutuk-kutuk. Senang. Kau tak suka aku, kau kena suka juga. Subscribe, like dan juga komen.
Okay, jangan lupa untuk tinggalkan komen apa kritik yang saya patut buat selepas ni. Alright, see you soon. Bye.